Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini 31 Julai 2021. Okey, Abang Edi, hai. Apa khabar Abang Edi? Alhamdulillah. Abang Edi pergi mana 10 hari ni tak muncul dalam video? Pergi vaksin. Pergi vaksin. Okey. Hari ini kami nak menyembuh racun tanpa menggunakan sebarang folia. Tapi nanti saya akan terangkan bahagian itu. Jadi kita fokus dulu tengok Abang Edi membancuh racun. Okey. Ini tong yang kami gunakan 16 liter. Jadi dalam ni ada air pipe lah. Untuk kita bancuh pati racun dahulu ya, sebelum kita masukkan dalam tong. Supaya nanti bila kita dah masuk dalam tong tu, kita tinggal top up air macam tu je dan dia akan sebati lah. Ya, berbanding kita bancuh dalam tu terus, nanti susah kita nak sebatikan. Okey, first boleh tunjuk dulu. Okey, tu racun kulat main konsep. Racun kulat main konsep 1 sudu. Kerana kami rutin menggunakan racun kulat main konsep ni, jadi kami membancuh 1 sudu sahaja. Ada yang membancuh sampai 2 ke 3 sudu. Itu tengok pada masalah mereka lah, masalah pada tanaman. Tapi kami kekal ya, membancuh racun main konsep 1 sudu sahaja. Sebab kami rasa 1 sudu sudah berkesan untuk membasmi kulat pada pokok cili. Okey. Kemudian kami gunakan Confor. Confor ni bahan aktifnya imidacloprid. Ya. Okey, seperti yang saya bagi tahu sebelum ni, kami ada menggunakan Solomon. Solomon bahan aktifnya imidacloprid dan beta. Jadi kalau tak ada Solomon, boleh guna Confor. Sebab Confor ni mengandung bahan aktif imidacloprid tetapi tiada beta. Okey. Racun imidacloprid ni untuk membasmi kutu dan serangga sebenarnya ya. Seperti whitefly, aphids, thrips. Okey. Abang Edi dah bancuh dalam ni. Kami gunakan 2 jenis racun sahaja, main konsep dan Confor. Okey, kemudian perekat Exop. Okey, pelekat Exop ni bukannya kami ambil patinya dari tempat lain kami masukkan ke sini, bukan Ni memang botolnya 500 ml. Okey. Telefon saya bunyi, nanti dululah saya tengah cakap. Okey, 1 pump tengok abang dia buat tadi. Dibancuh kemudian dimasukkan ke dalam tong spray. Hari ini kami tidak menggunakan sebarang folia seperti yang selalu kami gunakan ya. Pada masa pokok cili dah berbunga dan berbuah, biasanya kami akan menggunakan folia Maxi Green pada minggu lepas, dan sepatutnya pada minggu ini saya akan gunakan Kalboron Magnesium, maknanya kalsium, magnesium, boron dan urea. Tetapi hari ini kami tak gunakan sebab Abang Edi telah pun menabur kapur di pangkal pokok cili tu. Ya, nanti kita naik ke atas, saya terangkan. Jadi hari ini bancuhan kami tanpa menggunakan sebarang folia. Ya. Sepatutnya folia yang kami gunakan pada minggu ni adalah kalsium, boron, magnesium diselang-seli dengan Maxi Green biru ni ya, untuk menggalakkan pembungaan dan pembuahan. Begitu juga dengan kalsium, boron, magnesium ni untuk mengelak defisiensi kalsium. Maksudnya untuk mengelak kekurangan kalsium. Tetapi pada minggu ini kami tak gunakan ya, sebab kami gunakan kapur secara manual, tabur di pangkal pokok. Sebabnya nanti saya bagi tahu. Kita tengok di atas ya. Okey, Abang Edi telah pun memulakan semburan di sebelah sana. Jadi saya agak menjauh di sebelah sini. Okey, apa yang saya nak bagi tahu pada hari ini adalah
pemberian kapur di pangkal batang pokok cili. Ya. Kenapa kami buat macam ni? Biasanya kami akan tabur kapur seperti ini sekiranya hujan kerap. Ya, kebetulan dekat sini hujan memang kerap sangat. Dan di fasa ini pokok telah pun berbuah. Buah dah besar dah ni. Ni saiz kelengkeng saya. Okey, dah besar-besar. Dah banyaklah buahnya. Okey. Di peringkat ini sangat rentan dengan penyakit-penyakit akar. Apalagi disebabkan hujan yang kerap. Jadi, alternatif kami, jika tidak menggunakan kalsium boron, kami gunakan dolomite. Ni dolomite ditabur. Ni telah pun ditabur malam tadi. Abang Edi ada lapang malam tadi ditabur. Okey, ni juga. Kerana kita tak nak berlaku kekurangan unsur kalsium. Ya, bila berlaku kekurangan kalsium, ni bunga-bunga boleh gugur. Kalau nampaklah bunga-bunga ni. Bunga-bunganya dah banyak dah. Bunga putih dah banyak. Jadi di bahagian pangkal ni buah-buah dah besar lah. Tapi ini buah awal. Okey, begitu juga yang di sebelah sana. Jadi penaburan kapur seperti ini sangat penting. Apalagi semasa musim hujan. Kalau anda tak buat macam ni, kebarangkalian pokok cili tiba-tiba layu atau masalah pangkal pokok menghitam. Ya, pangkal pokok tu boleh menghitam di bahagian sini. Itu kerana sebab penyakit akar disebabkan kulat ataupun bakteria. Tapi alhamdulillah di sini kami tak ada masalah tu. Kerana biasanya kami akan buat sebelum kena. Bila tengok je hujan kerap, kami akan mula mengapur. Tetapi sekiranya tak ada dolomite, anda boleh gunakan kalsium boron magnesium. Tu gunanya kalsium boron magnesium tu. Ya. Kalsium boron magnesium tu fungsinya sama dengan dolomite. Sebab dolomite sendiri pun mengandungi unsur magnesium dan kalsium. Itulah antara sebabnya. Okey, kebanyakan pokok dah berbuah lah. Ni saiznya. Okey, yang rendah-rendah setinggi 2 kaki ni pun telah berbunga. Ya. Kalau tengok pada 10 hari yang lepas, yang lalu, pokok-pokok cili ni belum berbunga lagi. Sekarang dah berbunga semualah. Dah berputik, dah ada yang berbuah juga. Okey, Abang Edi kat sana. Hai Abang Edi. Okey, pokok cili ni belum sampai tahap lebat lagi. Sebab masih awal lah. Baru 65 hari setelah tanam ke batas. Jadi info untuk kalsium dan penyemburan kalsium boron saya dah jelaskan di sini. Saya harap anda dapat manfaatkan apa yang kami infokan ya. Okey, kami jangka petikan akan dapat dibuat pada 2 minggu lagi. Ya. Kita tunggu buahnya tua, kemudian merah, barulah petik. Okey, saya tak nak dekat dengan Abang Edi. Jadi, kalau boleh dilihat, daun-daun dan tunas air di bawah cabang Y itu telah pun dibuang. Dari awal lagi penanaman, bila tumbuh je tunas air, kami akan buang. Jadi tujuannya tu untuk cahaya dapat tembus ke pangkal pokok tu ya. Penting untuk itu supaya tidak terlalu lembab dan tidak terlalu kering. Jadi
serangga-serangga pun tidak dapat bersarang kerana daun-daun di bawahnya kami buang. Tapi kebanyakan petani akan simpan tunas air, akan biarkan sampai besar. Boleh juga, itu pilihan lah ya. Jadi kerana di sini terlalu banyak serangan-serangan kutu, tungau yang dari pengalaman kami sebelum ni. Jadi untuk peringkat ni kami buang pangkal-pangkalnya tu. Kami buang tunas-tunas airnya di bahagian bawah. Jadi agak terang supaya tidak mengganggu kerja-kerja semburan. Kalau untuk buah, adakah buah akan kurang kalau kita buang tunas air? Ya, secara logiknya ya, tetapi daripada secara, dan ada pendapat lain juga, kalau kita buang tunas air, buah-buah di atas lebih lebat ya, dan cukup pencahayaan, jadi buahnya tu agak besar berbanding kalau kita biarkan tunas air merimbun dekat bawah-bawah ni, buah yang keluar nanti kecil-kecil. Itu antara pendapat petani lah. Jadi terpulang pada anda, kalau nak bela tunas air silakan, kalau tidak ya tidaklah. Okey, pokok cili di bahagian bawah pun sama rendangnya, sama naiknya. Itu daun-daunnya kebanyakan kami dah buang pada waktu malam malam-malam kami naik ke sini untuk membuang daun-daun besarnya di bawah ni. Okey, bunga-bunganya banyak putik-putiknya tu sedang banyak. Jadi fungsi kapur ni antara lain sangat membantu untuk pertumbuhan dan perkembangan buah. Jadi selain untuk mengelakkan penyakit akar seperti busuk pangkal dan layu fusarium, kapur ini sangat membantu untuk menghijaukan daun kerana dalam dolomite mengandungi dua unsur iaitu kalsium dan magnesium. Jadi daunnya tu elok dihijaunya ya. Sebab tu kami menggunakan folia selang-seli supaya pokok tidak terlalu tebal daunnya tu. Yang ni dah kira cantik lah, seperti ini ya. Bunga-bunganya sangat banyak. Ni. Alhamdulillah pucuk-pucuknya tu tidak bermasalah lah. Di sini hujan terlalu kerap, jadi alhamdulillah pokok-pokok subur lah ya, cantik je. Alhamdulillah. Okey, kalau yang di Kampung Tumbang dulu kenapa pokok jadi kuning, keriting macam tu? Sebab kami sembur tidak rutin ya. Sekejap sembuh, sekejap tidak. Jadi mudah sangatlah serangga tu menyerang pokok-pokok cili tu. Jadi yang di Tumbang tu apabila dah terserang baru kami buat semburan. Sebab masa kami sangat terhad kerana banyak kebun yang perlu buat semasa itu Okey, ni nampak dia punya tu putik dan bunganya. Okey, saya rasa itu saja.